Salam sejahtera, selamat pagi sekali lagi. Kali ini kita akan ulas tajuk 5 sebab Rafizi boleh jadi timbalan Perdana Menteri. Tegas, santai dan analitikal. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Selamat pagi. Hari ini kita akan kupas satu soalan yang panas. Bolehkah Rafizi Ramli jadi timbalan Perdana Menteri Malaysia? Nampak mustahil, tapi tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Ini 5 sebab kenapa Rafizi sebenarnya sangat berpotensi besar untuk naik ke kerusi timbalan Perdana Menteri. Kita akan kupas satu persatu semua strategi, semua kemungkinan yang Rafizi boleh naik jadi timbalan Perdana Menteri. Tapi sebelum saya teruskan, bagi anda yang ada penyakit kencing manis, darah tinggi, buasir, gastrik, apalagi paru-paru, buah pinggang, kolesterol, apa sajalah penyakit termasuk kanser, susah untuk mau beranak, susah untuk mau dapat anak, lemah tenaga batin, apa sajalah ya. Apa saja penyakit yang disebabkan oleh imun badan yang lemah, anda memang perlu makan produk Transofactor daripada For Life Research Malaysia Sendirian Berhad. For Life Research Malaysia Sendirian Berhad, produknya Transofactor. Okey, ini salah satu daripada produk yang disebut sebagai Revida Stick. Okey, bagi anda yang ada masalah kesihatan seperti yang saya sebut tadi, anda boleh hubungi saya kerana ini akan membantu anda meningkatkan imun badan sehingga 400% lebih kuat dan anda boleh sembuh daripada penyakit melalui imun badan yang kuat ya. Apabila imun badan kuat, imun badan akan melawan penyakit dan boleh sembuh. Okey, ini sangat-sangat bagus, sudah ramai orang saya post kemarin saya sudah ramai saya hantar termasuk doktor, lawyer, arkitek, banyak lagi yang sudah ambil produk ini kerana mereka yakin. Okey, kita teruskan. Pertama, dia muda, cerdas dan paling strategik dalam Pakatan Harapan. Rafizi bukan sembarangan orang. Dari zaman Expose Now sampailah jadi arkitek kemenangan Pakatan Harapan pada tahun 2018, dalam banyak hal dia satu-satunya yang ada fakta, ada strategi dan kemampuan komunikasi yang tinggi. Bila pemimpin veteran semakin letih, Rafizi naik sebagai wajah masa depan. Nombor 2, rakyat mengenali dan percaya dia tak main wayang. Rakyat tengok Rafizi sebagai orang yang berani cakap benar. Tak kira siapa yang makan cili. Dia bukan jenis makan gaji buta. Dia kerja keras, kaji data dan sedia hadapi kritikan. Imej beliau imej yang bersih dan seorang imej yang bijak. Kombinasi ideal untuk seorang timbalan Perdana Menteri yang baik. Dia juga ada nombor 3, dia ada track record yang kukuh. Dulu masa jadi ahli Parlimen Pandan, dia bongkar isu NFC, isu 1MDB, kemudian tabung haji. Sekarang sebagai Menteri Ekonomi, walaupun dikecam perlahan, dia masih yang paling aktif terangkan dasar kepada rakyat. Bila banyak menteri diam, dia berani jawab. Nombor 4, PKR perlukan pelapis. PKR perlukan pelapis kuku selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim. Siapa lagi kalau bukan Rafizi Ramli? Nurul Izzah masih belum konsisten. Walaupun PKR nak kekal hidup selepas era Anwar, Rafizi kena naik sekarang. Lantik dia sebagai timbalan Perdana Menteri, latihan untuk Perdana Menteri masa depan. Ini satu bijak move. Saya sebut bijak move. Kelima, imbangan gabungan dengan wajah progresif. Sekarang, timbalan Perdana Menteri ada 2 orang. Zahid Hamidi dari UMNO dan Fadila daripada GPS Sarawak. Tapi tiada daripada PKR. Tiada dari kelompok reformasi yang tulen. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh naikkan Rafizi untuk tunjukkan kerajaan ini berani letak intelek di atas politik yang sempit. Sebagai penutup, jadi bro, bolehkah Rafizi jadi timbalan Perdana Menteri? Jawapannya boleh. Tapi dia kena main politik dengan lebih bijak. Bukan cukup dengan jadi bijak.
Tapi dia juga kena pandai urus hubungan dan gabungan kuasa. Kalau dia berjaya, jangan terkejut kalau suatu hari nanti dia bukan saja timbalan Perdana Menteri, tapi juga boleh menjadi Perdana Menteri. Apa pendapat anda? Tinggalkan komen. Bye-bye. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Ramai orang tanya kepada saya, apa seterusnya strategi politik yang bakal dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad? Baik, mari kita perlahan-lahan kita buat satu analisis. Strategi politik Mahathir sepanjang kerjaya beliau terkenal sebagai seorang yang cukup licik, berlapis dan berpandangan jauh. Berikut adalah 5 strategi utama yang kemungkinan besar bakal akan dilakukan oleh Mahathir yang sering digunakan untuk memegang, mengekalkan dan mengembalikan kuasa. Ini memang sangat mengejutkan tuan-tuan dan puan. Tapi sebelum itu, bagi anda yang ada masalah kesihatan kencing manis, darah tinggi, gout, sembelit, buasir, diabetes, apalagi jantung, buah pinggang ke apa sajalah, sakit badan, lemah badan, tidak ada tenaga batin dan sebagainya, anda boleh telefon saya kerana ada satu produk daripada Transofactor, daripada For Life Research Malaysia Sdn Bhd. Ini Transofactor For Life Research Malaysia Sdn Bhd boleh meningkatkan imun badan sehingga 400% lebih kuat, supaya badan kita sendiri yang boleh menyembuhkan badan kita sendiri. Okey, banyak sudah ambil produk ini, termasuk doktor-doktor sudah mulai telefon saya sudah hantar produk itu kepada mereka. Ada doktor, ada lawyer dan sebagainya yang call saya dan saya berikan mereka produk ini. Salah satu produknya ini Riovida Stick, ini dalam bentuk sachet, ini salah satunya ya. Sebab ada orang tanya, oh perlu masukkan air kah? Tidak semestinya. Ini salah satunya saja. Jadi bagi anda yang memiliki banyak penyakit, 3 serangkai kah apakah, sila telefon saya boleh berikan anda produk ini dengan harga yang sangat berbaloi untuk menyembuhkan anda sendiri punya imun badan. Okey, kita teruskan. Politik pecah dan perintah adalah yang pertama yang selalu digunakan oleh Mahathir. Mahathir sering menggunakan taktik memecahkan gabungan lawan dari dalam. Contohnya, UMNO sudah pada ketika 1987 ada UMNO versus Tim A dan Tim B 1987. Inilah yang berlaku ketika beliau berjaya. Berjaya dikatakan berjaya pecahkan musuh dalam parti. Pakatan Harapan pada waktu kritikal, beliau tarik balik sokongan hingga menyebabkan perpecahan dan kejatuhan kerajaan. Tujuannya, supaya beliau kekal sebagai kingmaker dan semua pihak akhirnya datang kembali kepada beliau. Nombor 2, jangkaan jauh dan timing politik. Mahathir tidak tergesa-gesa. Beliau sering tunggu saat kelemahan musuh atau musuh barulah beliau bertindak. Contohnya, tiba-tiba kembali pada tahun 2018 untuk jatuhkan Najib, walaupun sudah bersara. Tahu bila nak letak jawatan untuk tekan pihak lain buat perundingan semula kuasa. Kesannya, strategi ini menjadikan beliau selalu berada 2-3 langkah di depan lawan. Nombor 3, pakai musuh sebagai alat. Mahathir sangat praktikal. Beliau sanggup bekerjasama dengan orang yang dulu beliau tentang, jika itu menguntungkan matlamatnya. Contohnya kerjasama dengan Anwar Ibrahim. Selepas semua konflik selama 20 tahun, guna Pakatan Harapan untuk naik semula jadi Perdana Menteri. Kemudian keluar PH bila tidak perlukan lagi. Ini strategi beliau, iaitu strategi di mana memang sangat luar biasa ini strategi dia ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tidak hairanlah kalau Mahathir mempunyai strategi menjatuhkan kerajaan perpaduan dengan naratif, salah satunya naratif Melayu tertindas. Beliau sering memainkan sentimen perkauman dan agama, yang mana Mahathir fokus pada isu ketuhanan Melayu. Dakwa Melayu sedang hilang kuasa di bawah kerajaan perpaduan.
Strategi ini untuk tarik simpati daripada kelompok Melayu konservatif, termasuklah mereka yang dalam PAS dan Bersatu. Kemudian beliau juga mencabar legitimasi Anwar. Mahathir serang dasar-dasar ekonomi dan sosial kerajaan serta sekarang kononnya gagal bela rakyat. Tujuan untuk melemahkan imej Anwar sebagai pemimpin stabil dan berwibawa. Ketiga, beliau juga boleh melakukan gabungan untuk menggabungkan tokoh-tokoh lama yang sudah marah. Mahathir cuba untuk satukan mereka yang kecewa. Bekas pemimpin UMNO, NGO Pro Melayu, dan individu dalam pembangkang. Dan pada masa yang sama, beliau juga nampak seperti mahu mewujudkan satu pakatan bayangan yang lebih jujur dan tegas. Selain itu, beliau juga seolah-olah sedang cuba untuk memujuk PAS dan Bersatu untuk menyertai naratifnya. Walaupun tidak disukai oleh PAS dan Bersatu, Mahathir cuba untuk jadikan isu Melayu sebagai titik penyatuan. Jika berjaya, Mahathir mungkin jadi kingmaker sekali lagi, bukan sebagai Perdana Menteri, tapi penentu siapa yang layak. Nomor 5, mewujudkan kekeliruan dan ketidakstabilan. Setiap kenyataan Mahathir mencipta ketegangan politik. Dengan harapan akan wujud tekanan dalaman dalam kerajaan. Ini boleh jadi peluang untuk pembangkang menaguk di air yang keruh. Oke, tuan-tuan dan puan-puan, apa pendapat anda? Tinggalkan komen. Bye-bye.